Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Cik Mat dari Jabatan Perdagangan, nombor metrik 04 DAT 23F1065. Saya Muhammad Tirmizi bin Yusuf dari Jabatan Perdagangan, nombor pendaftaran 04 DAT 23F1057. Saya Muhammad Asif Fadhi bin Muhammad Noor dari Jabatan Perdagangan dengan nombor pendaftaran 04 DAT 23F1048. Saya Muhammad Adam Hamdi bin Muhammad Roah dari Jabatan Perdagangan, nombor pendaftaran 04 DAT 23F1001. Tajuk pembincangan kami pada hari ini ialah teori-teori etika dan peradaban. Etika merupakan satu prinsip tingkah laku individu yang diterima dari segi moral, kepercayaan peribadi juga seorang individu tentang kelakuan yang baik. Manakala adab ialah budi pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Teori utama dalam prinsip etika dan peradaban terdiri daripada 5. Pertama, undang-undang abadi atau dikenali sebagai semula jadi. Kedua, teori etika klasik, teleologi. Ketiga, teori etika klasik, deontologi, universalisme. Teori keempat, teori keadilan teragih. Dan yang kelima, teori kebebasan peribadi. Pertama, undang-undang abadi. Undang-undang abadi adalah istilah yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum atau norma yang dianggap berlaku selamanya tanpa memandang waktu atau tempat. Sebagai contoh, termasuk hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, penting untuk diingat bahawa interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip ini dapat berubah seiring waktu, dan apa yang dianggap sebagai abadi bisa berubah di masa depan kerana perkembangan hukum dan norma hukum. Antara ciri-ciri undang-undang abadi atau dikenali sebagai semula jadi ialah pemimpin agama lebih berdasarkan kitab suci berbanding pertimbangan logik. Kedua, teologi Kristi peraturan keemasan lakukan kepada orang seperti mana anda mahu orang lain melakukan kepada anda. Setiap agama menyediakan piawaian moral untuk pengikutnya. Yang kedua, teori etika klasik teleological. Teori etika klasik teleological berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud hasil atau keputusan. Teori etika klasik teleological terbahagi kepada dua, iaitu teori utilitarianism dan teori egoism. Teori utilitarianism iaitu berkaitan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimalkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Seterusnya, sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerugian, kejahatan atau kecelakaan yang lebih besar. Kegagalan utilitarianism adalah kebaikan yang terbanyak dan golongan terbanyak. Selain itu, sesetengah tindakan sememangnya salah. Seterusnya, mustahil untuk membagi faedah kedua dan dua pihak. Selanjutnya ialah teori egoism. Teori egoism adalah suatu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ianya membawa keburukan kepada diri sendiri. Ketiga, teori etika klasik deontologi universalism. Teori etika klasik universalism adalah pandangan moral yang menilai tindakan berdasarkan kewajipan dan prinsip universal tanpa memperhitungkan konsekuensi atau situasi. Ini bertekan tindakan yang dianggap baik atau buruk berdasarkan apakah sesuai dengan aturan moral yang berlaku umum dengan penekanan pada prinsip moral yang ditetapkan.
Universalism berarti prinsip-prinsip moral berlaku sama untuk semua individu tanpa memandang asal-usul mereka. Immanuel Kant adalah tokoh terkenal dalam teori ini yang mengembangkan etika kategoris yang menekankan kewajipan moral yang absolut. Teori etika klasik deontologi universalism ini adalah berasal daripada bahasa Greek, iaitu kewajipan seseorang individu. Pendekatan ini berlawanan dengan teori teologi. Seterusnya, niat pribadi menjadi tugas atau kewajipan jika menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tugas utama melayani orang lain merupakan matlamat sendiri yang berharga, bermaruah, dihormati dan bukan bersifat insani. Kekurangan teori etika klasik deontologi universalism ialah tidak mempunyai keutamaan darjah. Seterusnya, suka melayani orang lain sebagai matlamat dan bukan sebagai alat sepanjang masa. Yang keempat, teori keadilan teragih. Teori keadilan teragih yang pertama kali diajukan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice yang diterbit pada tahun 1971. Ia mengusulkan dua prinsip utama, iaitu yang pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas hak-hak dasar dalam masyarakat yang mencakup kebebasan berbicara. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat diterima jika memberikan manfaat kepada yang paling tidak beruntung. Rawls menggunakan konsep well of ignorance, iaitu yang bermaksud tabir kejahilan, untuk mendorong perancangan struktur sosial yang melindungi yang paling rentan. Teori ini telah berpengaruh besar dalam filsafat politik, sosial dan kebijakan publik dalam konteks distribusi sumber daya di dalam masyarakat. Teori keadilan teragih merupakan keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit, iaitu keadilan. Keadilan merupakan sifat kebaikan pertama institusi sosial. Sebagai contoh, kebenaran adalah kebaikan pertama bagi sistem pemikiran. Terdapat dua elemen yang menjelaskan masyarakat dan institusi yang terdapat dalam masyarakat, iaitu elemen kerjasama dan konflik. Dapat beberapa prinsip yang diamalkan oleh sistem ekonomi moden, iaitu seperti prinsip sama rata, keperluan usaha, sumbangan dan kecekapan. Mereka juga membentuk satu konsep ketidaksamarataan bersyarat di mana perbezaan faedah perlu dijustifikasikan. Akhir sekali, mereka juga akan memastikan perbezaan faedah yang dihasilkan seimbang untuk semua, terutamanya anggota masyarakat yang paling kekurangan. Yang kelima, teori kebebasan peribadi. Teori kebebasan peribadi adalah gagasan yang menegaskan hak individu untuk membuat keputusan peribadi tanpa campur tangan yang tidak sah. Ini mencakup hak privasi, kebebasan beragama, berbicara, keputusan medis sendiri dan kebebasan dalam hubungan peribadi. Prinsip-prinsip ini mewakili nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan individu. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal berbanding suatu prinsip, iaitu kebebasan. Kebebasan dianggap sebagai keperluan utama masyarakat. Masyarakat adalah sebuah persatuan antara individu dan masyarakat bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Contohnya, pertukaran barang, pertukaran perkhidmatan atau hadiah yang diterima. Corak pemilikan yang diwujudkan melalui prinsip pembahagian. Prinsip pembahagian yang sama rata berdasarkan keperluan, usaha, sumbangan dan kecekapan. Dengan ini, berakhirlah pembintangan kami pada hari ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.